Kembali bersama kami di MHI. Baik, kita nak bercerita tentang dasar pendidikan digital pada hari ini. Kita melihat era revolusi industri 4.0. Negara ingin melahirkan ramai generasi berkemahiran digital. Untuk itu, kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita. Ini dia saya nak raikan yang berusaha Encik Zainal Abbas, Pengarah Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rina. Terima kasih bersama kami di MHI pagi ini, Encik Zainal. Sama-sama. Pastinya kita nak kongsikan berkenaan dengan Majlis Peluncuran Dasar Pendidikan Digital. Adakah perspektif pendidikan digital secara globalnya ini memberi kesan dalam rangka pembangunan pendidikan digital di Malaysia? Semestinya, Rina, apa yang kita dapati pada ketika ini, kalau kita lihat di serata dunia bercakap mengenai digitalisasi dalam semua bidang, bukan saja dalam bidang pendidikan tetapi dalam bidang ekonomi, termasuklah gaya hidup masyarakat pada ketika ini. Dan dasar pendidikan digital yang bakal kita luncurkan esok pada jam 3.30 petang oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan sendiri merupakan salah satu inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan bahawa murid-murid yang dilahirkan melalui sistem pendidikan kita mempunyai keupayaan untuk menghasilkan dan juga menggunakan kemahiran-kemahiran digital yang ada pada ketika ini, mempersiapkan mereka menghadapi cabaran masa hadapan. Wow, okey. Dan pastinya kita nak melihat juga, adakah impak daripada berlakunya pandemik COVID-19 ini menjadi titik tolak kepada pembangunan DPD itu sendiri? Sebenarnya usaha Kementerian Pendidikan Malaysia dalam bidang digitalisasi ini telah bermula sejak sekian lama. Pada tahun 2019 misalnya, kita telah melancarkan pada ketika itu D5, iaitu platform pembelajaran digital. Dan it is just enough time pada ketika itu selepas dunia dilanda pandemik, dan pandemik COVID-19 itu sendiri sebenarnya mempercepatkan transformasi digital bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Apabila pandemik melanda negara dan dunia pada ketika itu, ramai yang tidak bersedia menghadapi cabaran di mana sekolah ditutup, bagaimana pembelajaran itu dapat dilaksanakan. Kita bernasib baik kerana melalui pelantar pembelajaran D5 itu kita dapat mengendalikan kelas-kelas secara dalam talian dan memastikan bahawa pelajar-pelajar tidak ketinggalan dalam menghadapi pendidikan pada ketika itu. Okey, baik. Dasar pendidikan digital ini akan diluncurkan esok kabarnya, dan pastinya kita nak tahu juga, adakah pendidikan digital ini mempunyai maksud yang sama dengan DPD? Bila kita lihat kepada pendidikan digital itu sendiri sebenarnya melihat kepada pengaplikasian bahan-bahan pembelajaran di dalam bilik darjah, apa yang digunakan oleh guru untuk mengajar murid dari aspek digital itu. Manakala dasar pendidikan digital yang bakal kita luncurkan ini adalah lebih menyeluruh. Dia melihat kepada modal insan itu sendiri, murid-murid di sekolah, kepada pemimpin di sekolah, kepada guru-guru yang mengajar murid. Kita lihat juga kepada infrastruktur, kepada infostruktur, penghasilan bahan-bahan digital yang berkualiti yang boleh digunakan oleh murid dan guru, dan juga kepada penglibatan di kalangan seluruh rakyat Malaysia, termasuklah agensi-agensi kerajaan yang lain selain daripada kementerian, dan juga NGO serta badan-badan yang berkaitan. MDEC misalnya merupakan salah satu agensi yang sangat membantu kita dalam program-program digitalisasi yang kita laksanakan. Kerana kita ketahui pembelajaran itu sebenarnya bukan berlaku sahaja di dalam bilik darjah. Ia juga berlaku di luar bilik darjah. Apa yang dipelajari di dalam bilik darjah itu seharusnya boleh diaplikasikan oleh murid di luar bilik darjah dalam kehidupan seharian mereka. Jadi aktiviti-aktiviti co-curriculum yang kita laksanakan juga memberi impak kepada penghasilan murid yang fasih digital yang ingin kita capai. Apakah selain daripada itu faktor kejayaan kritikal dalam pelaksanaan DPT ini? Kalau kita lihat kepada faktor yang utama yang perlu kita tangani pada ketika ini, semestinya ialah kebolehan murid itu menggunakan teknologi yang ada bagi mempersiapkan mereka dengan cabaran-cabaran di abad ke-21 ini. Dalam kita merangka pelan pendidikan digital ini, salah satu inisiatif utama kita ialah memastikan murid mempunyai peranti dan juga connectivity,
akses kepada pendidikan itu secara digital. Pelantar pendidikan digital kita misalnya mempunyai kandungan-kandungan digital. Buku teks pun sebenarnya kita sering dengar mengenai isu beg berat. Sebenarnya murid kalau tak nak bawa buku teks ke sekolah pun tidak mengapa. Boleh bawa tablet ataupun iPad mereka ataupun laptop kerana buku teks digital boleh diakses melalui pelantar pembelajaran digital. Selain itu, bahan-bahan video pengajaran dan pembelajaran yang telah pun kita hasilkan sewaktu pandemik apabila kita melaksanakan Didik TV, kita ada lebih 12,000 konten berbentuk video pengajaran yang boleh diakses oleh murid pada bila-bila masa. Ini yang penting kerana kita tidak mahu pembelajaran itu hanya berlaku dalam bilik darjah. Murid boleh mengakses sendiri bahan-bahan pembelajaran ini di luar bilik darjah sewaktu berada di rumah. Ini sejajar dengan hasrat global untuk menjadikan pendidikan itu, akses kepada pendidikan itu dapat diperolehi pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Dan kita harapkan melalui pelancaran atau peluncuran dasar pendidikan digital ini, usaha menyeluruh ini dapat kita gembling untuk memastikan hasrat dan objektif yang kita sasarkan itu dapat dicapai. InsyaAllah. Dan mungkin sedikitlah dalam tempoh 30 saat ini, pastinya Cik Zainal boleh kongsikan tentang peranan setiap pihak yang berkepentingan bagi menjayakan pelaksanaannya. Ya, yang penting sekali ialah yang utama ialah murid. Murid kita harapkan akan mempunyai kemahiran melalui apa yang didedahkan di dalam bilik darjah dan di luar bilik darjah dengan aktiviti kurikulum itu dapat memahami dan juga menggunakan secara beretika bahan-bahan digital yang ada. Guru juga sangat penting dalam usaha ini untuk mereka mempersiapkan murid-murid kita dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan menangani cabaran abad ke-21 itu. Pemimpin sekolah merupakan salah satu teras utama untuk kita gembling budaya kepimpinan berwawasan ini dalam pendidikan digital untuk menggunakan kemahiran yang ada ataupun digitalisasi ini, transformasi digital di dalam pengoperasian di sekolah itu, penghasilan bahan-bahan pembelajaran, infrastruktur di sekolah semuanya, juga kita rangkumkan dengan juga dengan pelibatan ibu bapa, komuniti dan juga agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Saya harap ianya pastinya dapat mencapai satu kejayaan yang dapat memberi manfaat kepada semua. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Cik Zainal Abbas, Pengarah Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita terus